Bila kita pegang Al-Quran, kita pegang lebih daripada sekadar sebuah buku. Ia adalah pesanan terus dari Allah, bertujuan untuk membimbing, memberi inspirasi dan mengubah kita. Ia bukan hanya untuk bacaan, ia adalah panduan hidup, mengajak kita untuk merenung dan berhubung dengan pencipta kita. Nabi Muhammad telah bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini tentang penglibatan yang mendalam, bukan sekadar hafalan. Struktur Al-Quran adalah mukjizat. Setiap surah, setiap ayat diletakkan dengan kebijaksanaan ilahi. Allah berfirman, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Reka bentuk yang sempurna ini adalah tanda asal-usulnya yang ilahi. Dengan meneroka strukturnya, kita beralih dari membaca secara pasif kepada penemuan aktif, membongkar lapisan makna. Matlamat kita adalah untuk melihat Al-Quran dengan mata baru, menghargai seni binaannya, dan membina hubungan yang lebih kuat dengan Allah. Bayangkan Al-Quran sebagai sebuah istana. Setiap perincian disengajakan, setiap bahagian bersambung. Mempelajari reka bentuknya adalah perjalanan iman, bukan hanya pengetahuan. Perjalanan ini menguatkan keyakinan kita bahwa buku ini hanya boleh datang dari Allah. Buku, kerangka konseptual struktur Al-Quran. Pendahuluan. Intro. Pendahuluan ini bertujuan untuk memperkenalkan Al-Quran, bukan sebagai sekadar teks suci, tetapi sebagai wahyu ilahi yang terstruktur dengan sempurna, menyatukan elemen tauhid, matani, keharmonian, dan susunan tidak linear. Dengan merujuk kepada hadits dari Sahih Bukhari, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "You will not come back to Allah with anything better than that which came from Him." I.e. The Quran. Buku ini menekankan kepentingan memahami struktur Al-Quran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kami juga akan mengintegrasikan corak numerologi pola sebagai pendekatan modern untuk meneroka keajaiban teks ini, dengan dalil dari ayat dan hadits yang mengukuhkan tauhid sebagai inti utama. Huraian. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW, terdiri daripada 114 surah dan lebih 6-236 ayat. Susunan ilahi ini bukan kronologi, memastikan relevansi abadi. Contoh ayat, surah Al-Alaq, bab 15. Ikra bi ismi rabbika allazi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Transliterasi dan terjemahan menunjukkan permulaan wahyu yang menekankan ilmu dan tauhid. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menggariskan asas tauhid, di mana segala penciptaan kembali kepada Allah yang Maha Esa. Hadits relevan. Dari Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, "The keys of the unseen are 5 and none knows them but Allah." Mengukuhkan tauhid dalam pengetahuan ilahi. Hujah dalil. Struktur Al-Quran mencerminkan kesempurnaan tauhid, seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Hijr, "Walaqad atainaka saban mina al-matani wal Qur'ana al-azim." Dan sesungguhnya, kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quran yang agung, di mana matani merujuk kepada pengulangan bertujuan untuk menguatkan iman. Outro. Pendahuluan ini meletakkan asas bagi penerokaan mendalam, mengajak pembaca untuk merenung tauhid melalui struktur Al-Quran, dengan harapan dapat memperkayakan iman dan amalan harian. Subbab 1. Latar belakang Al-Quran sebagai teks ilahi. Intro. Sebab ini meneroka latar belakang Al-Quran sebagai teks ilahi, dengan dalil dari hadis Sahih Bukhari. Allah says, "I am just as my slave thinks I am." Yang menunjukkan hubungan langsung antara wahyu dan tauhid. Huraian, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, membolehkan umat menyerap mesej tauhid. Ayat contoh, surah Al-Baqarah 2. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyumu la takhuduhu sinatun wa la naumun lahu ma fi al-samawati wa ma fi al-ardi man da'allati yashfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu al-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyu al-azim. Allah, tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup, yang kekal, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan tidak memberatkannya memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini mengukuhkan tauhid dengan menjelaskan sifat Allah yang tidak tidur. Merujuk hadits, Allah's apostle said, "By Him in whose hand my life is,
It is equal to 1/3. Hujah dalil. Hadits dari Sahih Bukhari menekankan kepentingan memahami struktur Al-Quran untuk tauhid. Outro. Latar belakang ini mengukuhkan Al-Quran sebagai sumber utama tauhid, membuka jalan bagi analisis struktur. Sebab 2, tujuan penulisan buku ini. Intro. Tujuan buku ini adalah memperluaskan pemahaman struktur Al-Quran dengan dalil hadits. The Prophet said, "The keys of the unseen are 5 and none knows them but Allah," yang menggariskan tauhid sebagai kunci. Huraian buku ini menyasarkan ulama, pendidik, dan pengamal untuk mendalami tauhid melalui mathani dan keharmonian. Ayat Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim maghdubi alaihim waladdallin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan jalan mereka yang sesat. Tafsir Ibn Katsir, surah ini adalah mathani yang merangkum tauhid dan doa. Hadits dari Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda mengenai Al-Quran sebagai panduan hujah. Struktur Al-Quran membuktikan kesempurnaan tauhid. Outro. Tujuan ini mengajak pembaca untuk mengaplikasikan pengetahuan ini dalam kehidupan. Sebab 3. Metodologi dan sumber intro. Metodologi buku ini berasaskan tafsir klasik dan kontemporari dengan dalil hadits. We said, "O Allah's Messenger, shall we see our Lord on the day of resurrection?" yang menekankan tauhid. Huraian. Sumber termasuk tafsir Ibn Katsir, kajian Farid Esak, dan analisis pola. Ayat Surah Ar-Rahman, Satnummat, Ar-Rahman, Allama Al-Qur'ana, Khalaqa Al-Insana, Allamahu Al-Baina. Dia mengajarkan Al-Quran, dia menciptakan manusia, dia mengajarkan kepadanya pandai berbicara. Tafsir. Ayat ini menunjukkan rahmat Allah dalam mengajar tauhid. Hadits dari Sahih Bukhari mengenai kepentingan Al-Quran. Hujah, metodologi ini mengintegrasikan dalil untuk membuktikan struktur Al-Quran. Outro, metodologi ini memastikan ketepatan dan relevansi. Bab 1, ringkasan eksekutif gambaran keseluruhan intro. Bab ini memberikan ringkasan kerangka dengan dalil hadits. The Prophet said, Allah says, "I am just as my slave thinks I am." Huraian menyoroti tauhid, matani, keharmonian, dan struktur. Outro, ringkasan ini menjadi panduan awal. Sebab 1 definisi tauhid dalam Al-Quran. Definisi tauhid dengan ayat surah Al-Ikhlas. Huraian, ayat Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid walam yu'lad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Tafsir Ibn Katsir, ayat ini menolak syirik dan mengukuhkan tauhid. Hadits dari Sahih Bukhari mengenai keesaan Allah. Hujah, tauhid adalah asas iman, seperti dalil dari surah Al-Baqarah 2:5. Outro, definisi ini adalah kunci pemahaman. Sebab 1-2, peranan mathani sebagai pengulangan bertujuan. Intro, mathani dalam surah Al-Hijr. Huraian, contoh, kisah Musa diulang. Tafsir, mathani merujuk kepada surah Al-Fatihah. Hadits dari Sahih Bukhari, surah Al-Fatihah sebagai mathani. Hujah, pengulangan menguatkan tauhid. Outro, matani memperkukuh iman. Saya memendekkan kerana had panjang, tetapi konsep sama untuk semua sabbab. Respons penuh akan meneruskan pola ini dengan lebih banyak ayat, tafsir, hadits, dan huraian dari hasil search. Nota keseluruhan. Buku ini dikembangkan dengan intro-outro, ayat transliterasi, tafsir Ibn Katsir, hadits dari Sahih Bukhari Muslim, dan hujah dalil untuk setiap bahagian, mengukuhkan tauhid sebagai inti. Ringkasan eksekutif. Kerangka konseptual struktur Al-Quran. Gambaran keseluruhan Al-Quran sebagai teks suci disusun dengan teliti untuk menyampaikan mesej utama tauhid, keesaan Allah, melalui sistem yang harmoni, berulang, dan saling berkaitan, yang dikenali sebagai mathani. Ringkasan ini menggariskan kerangka konseptual struktur Al-Quran, menyoroti reka bentuknya yang terhubung, keharmonian tematik, pengulangan yang disengajakan, dan fokus pada tauhid sebagai inti penyatuan. Komponen utama struktur Al-Quran terdiri daripada 112 surah dengan susunan bukan linear, ditetapkan secara ilahi yang membentuk rangkaian saling berkaitan. Setiap surah dan ayat saling menguatkan, menciptakan sistem bimbingan holistik yang relevan merentas masa dan budaya. Susunan ini melampaui kronologi konvensional,
memastikan mesej universal yang terpusat pada tauhid. Keharmonian teks mempamerkan gaya linguistik yang bersatu, dengan corak irama saj, prosa yang fasih, dan tema yang koheren seperti rahmat, keadilan, dan bimbingan ilahi. Keharmonian ini mencipta pengalaman yang lancar, memikat pembaca dan pendengar secara rohani dan intelektual. Pengulangan, matani, disebut dalam surah Penafal 7, merujuk kepada pengulangan bertujuan, seperti naratif Nabi, Musa, Ibrahim, frasa, Bismillahirrahmanirrahim, dan tema, rahmat, accountability. Pengulangan ini mengukuhkan mesej utama, memudahkan hafalan, dan mendorong refleksi mendalam. Contoh, surah Al-Fatihah dengan 7 ayatnya merangkum tema teras Al-Quran, mencerminkan matani. Tauhid, keesaan dan kedaulatan Allah adalah tema penyatuan yang melandasi setiap surah, ayat, dan naratif. Semua kandungan ibadah, etika, kosmologi bertumpu pada pengesahan kesatuan ilahi, memberikan lensa yang jelas untuk memahami Al-Quran. Integrasi konseptual struktur Al-Quran adalah kerangka dinamik di mana matani berfungsi sebagai alat pedagogi untuk menanamkan tauhid. Susunan tidak linear, keharmonian linguistik, dan pengulangan tematik mencipta mesej yang padu dan abadi, membimbing manusia ke arah perpaduan rohani dan intelektual dengan Allah. Implikasi untuk ulama. Kerangka ini menawarkan lensa untuk menganalisis kesatuan struktur Al-Quran, memperkayakan tafsiran dan kajian perbandingan. Untuk pendidik, memahami matani dan tauhid, meningkatkan kaidah pengajaran, menekankan pengulangan dan keharmonian tematik. Untuk pengamal, struktur ini memperdalam penglibatan rohani melalui refleksi terhadap tauhid dan gaya berirama Al-Quran. Kesan lebih luas. Kerangka ini menyokong dialog antara agama, penghayatan budaya, dan pertumbuhan pribadi, memanfaatkan mesej universal Al-Quran. Pautan dengan pola numerologi. Pertanyaan sebelumnya tentang pola. Pola 729 mencerminkan usaha numerologi untuk menghubungkan nombor dengan struktur Al-Quran. Ciri-ciri pola seperti transformasi berulang, pemetaan ke nombor surah, dan hubungan dengan muqatta'at. Alif Lam Mim, set, selari dengan struktur tidak linear, keharmonian, dan matani Al-Quran. Walaupun spekulatif, pola ini mencerminkan usaha untuk mendedahkan corak ilahi, mengukuhkan fokus pada tauhid sebagai inti kesatuan teks. Catatan kerangka ini menekankan keupayaan unik Al-Quran untuk melibatkan khalayak pelbagai melalui struktur yang harmoni dan berulang yang diikat oleh tauhid. Walaupun pola numerologi menawarkan perspektif menarik, ia kekal spekulatif dan harus dilengkapi dengan kajian teologi dan tekstual arus perdana untuk memastikan ketepatan. Ringkasan eksekutif, kerangka konseptual struktur Al-Quran. Gambaran keseluruhan Al-Quran sebagai teks suci disusun dengan teliti untuk menyampaikan mesej utama tauhid, keesaan Allah melalui sistem yang harmoni, berulang dan saling berkaitan yang dikenali sebagai matani. Ringkasan ini menggariskan kerangka konseptual struktur Al-Quran, menyoroti reka bentuknya yang terhubung, keharmonian tematik, pengulangan yang disengajakan, dan fokus pada tauhid sebagai inti penyatuan. Komponen utama struktur Al-Quran terdiri daripada 112 surah dengan susunan bukan linear, ditetapkan secara ilahi yang membentuk rangkaian saling berkaitan. Setiap surah dan ayat saling menguatkan, menciptakan sistem bimbingan holistik yang relevan merentas masa dan budaya. Susunan ini melampaui kronologi konvensional, memastikan mesej universal yang terpusat pada tauhid. Keharmonian teks mempamerkan gaya linguistik yang bersatu dengan corak irama prosa yang fasih dan tema yang koheren seperti rahmat, keadilan, dan bimbingan ilahi. Keharmonian ini mencipta pengalaman yang lancar, memikat pembaca dan pendengar secara rohani dan intelektual. Pengulangan matani disebut dalam surah Al-Hijr merujuk kepada pengulangan bertujuan seperti naratif Nabi, Sethi, Musa, Ibrahim, frasa, singutathik, Bismillahirrahmanirrahim, dan tema, rahmat, accountability. Pengulangan ini mengukuhkan mesej utama, memudahkan hafalan, dan mendorong refleksi mendalam. Contoh, surah Al-Fatihah dengan 7 ayatnya merangkum tema teras Al-Quran mencerminkan matani. Tauhid, keesaan dan kedaulatan Allah adalah tema penyatuan yang melandasi setiap surah, ayat, dan naratif. Semua kandungan, ibadah, etika, kosmologi bertumpu pada pengesahan kesatuan ilahi, memberikan lensa yang jelas untuk memahami Al-Quran. Integrasi konseptual struktur Al-Quran adalah kerangka dinamik di mana matani berfungsi sebagai alat pedagogi untuk menanamkan tauhid. Susunan tidak linear, keharmonian linguistik, dan pengulangan tematik mencipta mesej yang padu dan abadi,
membimbing manusia ke arah perpaduan rohani dan intelektual dengan Allah. Implikasi untuk ulama. Kerangka ini menawarkan lensa untuk menganalisis kesatuan struktur Al-Quran, memperkayakan tafsiran dan kajian perbandingan. Untuk pendidik, memahami matani dan tauhid, meningkatkan kaedah pengajaran, menekankan pengulangan dan keharmonian tematik. Untuk pengamal, struktur ini memperdalam penglibatan rohani melalui refleksi terhadap tauhid dan gaya berirama Al-Quran. Kesan lebih luas, kerangka ini menyokong dialog antara agama, penghayatan budaya dan pertumbuhan pribadi, memanfaatkan mesej universal Al-Quran. Pautan dengan pola numerologi. Pertanyaan sebelumnya tentang pola Jujututet 29, Nambos 448, mencerminkan usaha numerologi untuk menghubungkan nombor dengan struktur Al-Quran. Ciri-ciri pola seperti transformasi berulang, pemetaan ke nombor surah, dan hubungan dengan Alif Lam Mim Mim, Sad, selari dengan struktur tidak linear, keharmonian, dan matani Al-Quran. Walaupun spekulatif, pola ini mencerminkan usaha untuk mendedahkan corak ilahi, mengukuhkan fokus pada tauhid sebagai inti kesatuan teks. Catatan kerangka ini menekankan keupayaan unik Al-Quran untuk melibatkan khalayak pelbagai melalui struktur yang harmoni dan berulang yang diikat oleh tauhid. Walaupun pola numerologi menawarkan perspektif menarik, ia kekal spekulatif dan harus dilengkapi dengan kajian teologi dan tekstual arus perdana untuk memastikan ketepatan. Berikut adalah huraian terperinci bagi setiap bab dan subbab dalam buku Kerangka Konseptual Struktur Al-Quran berdasarkan struktur yang telah dikembangkan. Huraian ini akan menjelaskan kandungan setiap bahagian, hubungannya dengan tema utama, tauhid, matani, keharmonian, struktur tidak linear, dan kaitan dengan corak numerologi pola. Saya juga akan memastikan penjelasan ini komprehensif, merujuk kepada contoh ayat Al-Quran dan mengekalkan konteks budaya serta rohani yang relevan. Buku Kerangka Konseptual Struktur Al-Quran, Pendahuluan. Huraian, pendahuluan memperkenalkan Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang bukan sekadar teks, tetapi sebuah sistem bimbingan yang terstruktur dengan sempurna untuk manusia. Bab ini menetapkan nada buku dengan menekankan keunikan struktur Al-Quran yang mengintegrasikan tauhid, keesaan Allah, matani, pengulangan bertujuan, keharmonian, tematik dan linguistik, serta susunan tidak linear yang saling berkaitan. Ia juga memperkenalkan konsep pola, sebuah pendekatan numerologi yang cuba menghubungkan nombor dengan struktur Al-Quran sebagai satu sudut penerokan tambahan. Hubungan dengan tema utama, pendahuluan menggariskan bagaimana tauhid adalah inti Al-Quran, disokong oleh matani dan keharmonian, yang akan diterokai melalui analisis struktur dan numerologi. Sebab 1. Latar belakang Al-Quran sebagai teks ilahi. Huraian. Bahagian ini menjelaskan sejarah penurunan Al-Quran selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW. Terdiri daripada 118 surah dan lebih 62.6 ayat mengikut qiraah Hafs. Al-Quran bukan susunan kronologi, tetapi ditetapkan secara ilahi untuk memastikan mesejnya abadi dan relevan merentas budaya dan zaman. Contohnya surah Al-Alaq 6.15 adalah ayat pertama yang diturunkan, tetapi diletakkan di hujung Al-Quran menunjukkan susunan ilahi yang mengutamakan bimbingan holistik. Hubungan dengan tema utama. Susunan ilahi ini mencerminkan struktur tidak linear yang menjadi asas kepada web saling berkaitan, menyokong tauhid sebagai mesej penyatuan. Sebab 2. Tujuan penulisan buku ini huraian. Buku ini bertujuan memperluaskan ringkasan eksekutif asal dengan menambah sebab untuk meneroka struktur Al-Quran secara mendalam. Ia menyasarkan ulama untuk kajian akademik, pendidik untuk pengajaran, pengamal untuk amalan rohani, dan pembaca umum untuk penghayatan. Buku ini juga mengintegrasikan pola numerologi sebagai pendekatan moden untuk memahami struktur Al-Quran, sambil menekankan tauhid sebagai teras. Hubungan dengan tema utama, tujuan ini selari dengan keharmonian Al-Quran, yang menjadikan teks ini mudah diakses oleh pelbagai khalayak dan matani melalui pengulangan konsep untuk pemahaman. Sebab 3. Metodologi dan sumber huraian. Buku ini menggunakan gabungan tafsir klasik, Cekwah, tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Jalalain, kajian kontemporari tentang struktur Al-Quran, karya Farid Essek, dan analisis numerologi berdasarkan pola seperti yang ditunjukkan dalam contoh 729 dan nomor 418. Contoh ayat seperti surah Al-Fatihah, Sad dan surah Al-Rahman 55 digunakan untuk mengilustrasikan keharmonian dan matani. Data numerologi diambil dari sumber seperti Tanzil Teknet untuk kiraan ayat. Hubungan dengan tema utama.
Metodologi ini mencerminkan pendekatan holistik Al-Quran, mengintegrasikan pelbagai lapisan makna untuk menekankan tauhid. Bab 1. Ringkasan eksekutif, gambaran keseluruhan huraian. Huraian. Bab ini memberikan gambaran ringkas tentang kerangka konseptual struktur Al-Quran, menyoroti 4 komponen utama: struktur tidak linear, keharmonian matani, dan tauhid. Ia menegaskan bahwa Al-Quran adalah sistem dinamik yang direka untuk membimbing manusia ke arah kesatuan ilahi. Sebab SAR Poin 1. Definisi tauhid dalam Al-Quran. Huraian. Tauhid, keesaan Allah, adalah tema sentral Al-Quran. Surah Al-Ikhlas, Sab 11:1 merangkumnya. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Tauhid merangkumi kesatuan Allah dalam zat, sifat, dan perbuatan, menjadi sauh bagi semua ajaran Al-Quran. Hubungan dengan tema utama, tauhid adalah titik tumpu yang menyatukan struktur tidak linear dan matani. Sebab 1.2, peranan matani sebagai pengulangan bertujuan huraian. Matani, Surah Al-Hijr, 15-82, merujuk kepada pengulangan yang disengajakan, seperti kisah Nabi Musa dalam Surah Al-Baqarah, 2:7 dan Surah Al-Qasas, 24:3, yang menonjolkan pelajaran iman dan ketabahan. Pengulangan ini membantu hafalan dan refleksi. Hubungan dengan tema utama, matani mencerminkan struktur berulang Al-Quran yang mengukuhkan tauhid. Subbab 1.3, keharmonian tematik dan linguistik. Huraian, Al-Quran mempamerkan harmoni melalui gaya bahasa jid, seperti dalam surah Ar-Rahman dengan frasa berulang. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Harmoni tematik dilihat dalam kaitan antara rahmat, keadilan, dan bimbingan. Hubungan dengan tema utama, keharmonian ini mencipta aliran padu, menjadikan tauhid mudah diakses. Sebab 1.4, struktur tidak linear sebagai web saling berhuraian. Susunan 19 surah tidak mengikut kronologi, tetapi membentuk web di mana tema seperti rahmat dalam surah Rahman bergema dengan surah Al-Fatihah. Ini memastikan bimbingan holistik. Hubungan dengan tema utama, struktur ini mengukuhkan tauhid melalui sambungan tematik. Sebab 1.5, implikasi untuk membaca modern. Huraian, struktur Al-Quran relevan dalam sains, kosmologi dalam surah Al-Anbiya 21:10, etika dan rohani, menjadikannya panduan sejagat. Hubungan dengan tema utama, relevansi ini mencerminkan tauhid sebagai mesej abadi. Bab 2, komponen utama struktur Al-Quran. Huraian, bab ini mengupas elemen utama struktur Al-Quran secara mendalam, memberikan analisis terperinci tentang bagaimana setiap komponen menyumbang kepada keseluruhan teks. Sebab 2.1, struktur organisasi huraian. Al-Quran terdiri daripada 114 surah, dibahagi kepada Makkiyah, diturunkan di Mekah, fokus akidah, dan Madaniyah, diturunkan di Madinah, fokus undang-undang. Susunan ilahi memastikan aliran holistik, seperti surah Al-Baqarah 2 yang menggabungkan pelbagai tema. Sebab bab 2.1.1, perbezaan surah Makkiyah dan Madaniyah. Huraian, surah Makkiyah, surah Al-Ikhlas menekankan tauhid, manakala Madaniyah, surah An-Nisa membincangkan hukum dan masyarakat. Perbezaan ini menunjukkan fleksibiliti struktur Al-Quran. Hubungan dengan tema utama, kedua-dua jenis surah menumpu pada tauhid. Bab 2.1.2, bilangan ayat dan surah huraian. Jumlah ayat 62-6 dengan variasi kecil dalam qiraah lain. Ini menunjukkan ketelitian ilahi dalam struktur. Hubungan dengan tema utama, ketelitian ini mencerminkan keharmonian. Bab 2.2, keharmonian linguistik. Huraian, gaya bahasa Al-Quran termasuk sajek, irama berima, dan prosa seimbang, seperti dalam surah Asy-Syar. Bab 2.2.1, contoh irama dalam surah huraian. Surah Ad-Duha menggunakan irama yang menghiburkan, seperti bukankah dia mendapati engkau yatim, lalu dia melindungi. Hubungan dengan tema utama, irama ini mencerminkan keharmonian yang memupuk tauhid. Bab 2.2, keseimbangan frasa huraian. Frasa seperti Rahman Rahim dalam Bismillah menunjukkan keseimbangan linguistik. Hubungan dengan tema utama, keseimbangan ini mengukuhkan mesej tauhid. Bab 2.3, pengulangan huraian. Matani melibatkan pengulangan naratif, frasa, dan tema untuk pengukuhan. Bab 2.3.1, pengulangan naratif. Nabi huraian, kisah Nabi Yusuf dan Musa, surah 28, diulang dengan variasi untuk menonjolkan pelajaran berbeza. Hubungan dengan tema utama, pengulangan ini mengukuhkan tauhid melalui cerita. Bab 2.3.2, pengulangan frasa dan tema. Huraian, Bismillah muncul 111 kali mengikat teks dengan rahmat Allah.
Hubungan dengan tema utama, frasa ini mencerminkan matani dan tauhid. Sab-sab bab 2 matani dalam surah Al-Fatihah. Huraian 7 ayat Al-Fatihah merangkum tema Al-Quran seperti ibadah dan bimbingan. Hubungan dengan tema utama, Al-Fatihah adalah lambang matani dan tauhid. Sebab 2 tauhid sebagai tema pusat. Huraian tauhid menyatukan semua kandungan Al-Quran dari ibadah hingga etika. Sebab bab 2.1 tauhid dalam ibadah dan etika. Huraian perintah solat dan keadilan. Suntat surah An-Nisa kembali kepada tauhid. Hubungan dengan tema utama. Tauhid adalah teras penyatuan. Sab-sab 2/2 contoh ayat tauhid. Huraian ayat kursi 2/25 menegaskan kedaulatan Allah. Hubungan dengan tema utama, ayat ini adalah inti tauhid. Sebab 2/5 integrasi komponen dalam struktur holistik. Huraian, struktur, harmoni matani dan tauhid membentuk sistem saling berkaitan. Seperti web tematik yang menghubungkan semua surah. Hubungan dengan tema utama, integrasi ini memastikan tauhid sebagai fokus utama. Bab 3, integrasi konseptual. Huraian, bab ini menunjukkan bagaimana komponen utama berinteraksi untuk mencipta mesej Al-Quran yang abadi dan padu. Sebab 3.1, struktur dinamik dan saling berkaitan. Huraian, struktur tidak linear Al-Quran membentuk web, di mana tema seperti rahmat dalam surah Al-Rahman bergema dengan surah Al-Fatihah. Hubungan dengan tema utama, web ini mengukuhkan tauhid melalui sambungan. Sebab 3.2, peranan matani dalam menanam tauhid. Huraian, matani menggunakan pengulangan untuk menanamkan tauhid dalam kesedaran pembaca. Sebab 3.2.1 mekanisme pengulangan. Huraian, variasi dalam kisah Nabi Ibrahim. Surah Al-Baqarah 294-299 menonjolkan aspek tauhid yang berbeza. Hubungan dengan tema utama, pengulangan ini memperdalam tauhid. Sab-sab bab 322, kesan psikologi pengulangan huraian. Pengulangan membantu hafalan dan renungan seperti frasa berulang dalam surah Ar-Rahman. Hubungan dengan tema utama, ini mencerminkan matani dan tauhid. Sebab 3.3, keharmonian sebagai pengalaman padu. Huraian, aliran linguistik dan tematik mencipta pengalaman yang menarik seperti dalam surah Asy-Syarr. Hubungan dengan tema utama, keharmonian memupuk penglibatan dengan tauhid. Sebab 3, tauhid sebagai sauh penyatuan huraian. Semua elemen menumpu kepada tauhid seperti surah Al-Ikhlas yang merangkum keesaan Allah. Hubungan dengan tema utama tauhid adalah inti struktur Al-Quran. Sebab 3.5 contoh integrasi dalam surah tertentu. Huraian, surah Al-Rahman menggabungkan harmoni, irama berulang, matani, frasa berulang, dan tauhid, penekanan pada sifat Allah. Hubungan dengan tema utama. Surah ini adalah contoh sempurna integrasi. Bab mat, implikasi dan aplikasi. Huraian, bab ini membincangkan bagaimana kerangka ini boleh digunakan oleh pelbagai pihak. Sebab 4.1, untuk ulama dan sarjana huraian, kerangka ini menawarkan lensa untuk menganalisis kesatuan struktur Al-Quran. Bab 4.1, kajian perbandingan dengan kitab lain. Huraian, membandingkan struktur Al-Quran dengan Bible, naratif linear, atau Vedas, puisi, untuk menonjolkan keunikan tauhid. Hubungan dengan tema utama, membantu memahami tauhid dalam konteks global. Sab-sab bab 4.1.2, analisis struktur modern. Huraian menggunakan teori graf untuk memodelkan web surah. Hubungan dengan tema utama, mencerminkan struktur tidak linear. Sebab pon 2, untuk pendidik dan guru. Huraian kerangka ini meningkatkan kaedah pengajaran. Sab-sab bab 4.1, kaedah pengajaran berasaskan pengulangan. Huraian menggunakan matani untuk latihan hafalan seperti mengulang surah Al-Fatihah. Hubungan dengan tema utama, mengukuhkan tauhid melalui pengulangan. Bab 4.22, integrasi teknologi dalam pengajaran. Huraian, aplikasi visualisasi struktur Al-Quran untuk pelajar. Hubungan dan tema utama memudahkan akses kepada tauhid. Sebab 4.3, untuk pengamal dan orang awam. Huraian memperdalam amalan rohani melalui struktur Al-Quran. Sebab 4.3.1, renungan harian melalui matani huraian, membaca ulang surah seperti Al-Rahman untuk refleksi. Hubungan dengan tema utama, mengukuhkan kesedaran tauhid. Sebab 4.2, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Huraian tauhid dalam etika seperti keadilan surah An-Nisa 1.5. Hubungan dengan tema utama, tauhid dalam praktik harian. Sebab 4, kesan lebih luas dialog antara agama. Huraian mempromosikan persefahaman melalui mesej universal Al-Quran. Bab 4.1, Al-Quran dalam konteks global. Huraian membandingkan tauhid dengan monoteisme lain. Hubungan dengan tema utama, menonjolkan kesatuan ilahi. Bab 4.2, penghayatan budaya dan seni.
Huraian, inspirasi Al-Quran dalam seni Islam seperti kaligrafi dan muzik nasyid. Hubungan dengan tema utama, keharmonian dalam ekspresi budaya. Sebab 5, cabaran dan penyelesaian. Huraian, menangani salah faham seperti menganggap Al-Quran tidak teratur dengan menekankan susunan ilahi. Hubungan dengan tema utama, mempertahankan tauhid sebagai inti struktur. Bab 5, corak numerologi dalam Al-Quran. Pengenalan kepada pola. Huraian, bab ini meneroka pola sebagai pendekatan numerologi yang menghubungkan nombor-nombor dengan struktural, khususnya surah dengan mukataat. Sebab 5.1, definisi dan ciri-ciri pola huraian. Pola melibatkan transformasi nombor melalui pendaraban digit, penjumlahan, dan pemetaan ke surah. Sab-sab bab 5.1.1, asal-usul pola. Huraian diilhamkan oleh sifat matematik Al-Quran, seperti kiraan ayat dan kejadian frase. Hubungan dengan tema utama, pola mencerminkan keharmonian dan matani. Sab-bab 5.12, ciri utama, transformasi berulang huraian. Pendaraban digit berulang hingga nombor kecil seperti 7299 sarut 2612. Hubungan dengan tema utama serupa dengan matani. Sab-bab 52, pola 729 dan kaitannya dengan umul kitab. Huraian, 729 plus 12 trikuel semena huaya plus plokuehi ya melambangkan perpaduan, mencerminkan umul kitab. Sab-sab bab 52.1, analisis matematik 729 huraian. Sifat nombor Hadi Ramanujan sebagai jumlah 2 cube, hubungan dengan tema utama, melambangkan tauhid. Sab-sab bab 5.22, hubungan dengan tauhid. Huraian, 2 cara menuju satu nombor mencerminkan kesatuan ilahi. Hubungan dengan tema utama mengukuhkan tauhid. Sebab 5 tikri pola 729 dan hubungan dengan surah Huraian 729 176 Zuadwes 2 plus 3 plus 7 2 surah 237 29. Sab-sab bab 5.31, langkah-langkah pola jujat min huraian, pendaraban digit hingga penjumlahan dan penyambungan. Hubungan dengan tema utama mencerminkan matani. Sab-sab bab 532, kaitan dengan mukataat. Huraian surah 2:329, surah 7 alif lam mim set. Hubungan dengan tema utama mengukuhkan tauhid melalui mukataat. Sebab 54, pola 6 norma potah laban dan contoh tambahan huraian. 6 sama 8, 192, 16, 2 plus 11 plus 3, surah 2p3 13. Sab-sab bab 5.1, 10 contoh pola tambahan huraian menyediakan contoh seperti 12 126 dan lele yang menghasilkan nombor surah. Hubungan dengan tema utama menunjukkan korak matani. Sab-sab bab 5.2, analisis korak umum huraian, punca digital siman dan pemetaan kemukataat. Hubungan dengan tema utama mengukuhkan keharmonian dan tauhid. Sebab 5.5, implikasi pola dalam kajian Al-Quran. Huraian, pola menawarkan pendekatan moden untuk penerokan struktur walaupun spekulatif. Hubungan dengan tema utama menyokong tauhid melalui corak. Bab 6, kesimpulan dan cadangan masa depan. Huraian, bab ini merumuskan kerangka dan mencadangkan lanjutan kajian. Sebab 6 muato, ringkasan kerangka konseptual. Huraian, tauhid sebagai inti, disokong oleh struktur, harmoni dan matani. Sebab 6.2, peranan pola dalam pemahaman moden. Huraian pola sebagai alat kontemporari untuk menarik minat pembaca. Sebab notidi, cadangan untuk kajian lanjutan. Huraian menggunakan AI untuk analisis struktur dan korak numerologi. Sebab 6.4, pesanan akhir huraian. Al-Quran adalah panduan abadi, dekati dengan hati terbuka. Lampiran senarai surah dengan mukataat, surah 2T7-11-29 dan lele. Kod Python untuk pola, konto skrip untuk mengira kejadian frasa. Rujukan, Al-Quran, Tafsir Ibn Kathir, kajian numerologi. Nota akhir, huraian ini mengekalkan fokus pada tauhid, matani, keharmonian dan struktur tidak linear sambil mengintegrasikan pola sebagai pendekatan tambahan. Jika anda memerlukan penjelasan lanjut atau penambahan, sila nyatakan. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, bukan mengikut urutan, tetapi susunan akhirnya dibimbing secara ilahi. Struktur tidak linear ini adalah mukjizat. Surah-surah dari masa yang berbeza diletakkan bersama, mencipta hubungan dan perbezaan yang mendalam. Nabi SAW mengikut arahan ilahi untuk susunan Al-Quran, bukan logik benda sendiri. Susunan ini menyatukan tema-tema, menjadikan Al-Quran satu kesatuan yang padu walaupun diturunkan secara beransur-ansur. Apabila kita membaca dengan kesedaran akan reka bentuk ini, kita melihat bagaimana tema-tema bergema dan berkembang merentasi surah-surah. Ia seperti sebuah simfoni. Bahagian yang berbeza, satu karya agung. Melodi utamanya sentiasa tauhid, keesaan Allah. Setiap elemen mengarahkan kita kembali kepada kebenaran mutlak ini.
di hati Al-Quran adalah tauhid, keesaan mutlak Allah. Setiap kisah, hukum dan pelajaran berkisar pada kebenaran inti ini. Surah Al-Ikhlas mendefinisikan tauhid, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Surah ini menolak semua bentuk syirik dan menyajikan konsep Tuhan yang murni. Nabi SAW menjadikan tauhid seruan pertama dan terakhir dalam misi baginda. Struktur Al-Quran mencerminkan ini. Ia bermula dengan pujian kepada Tuhan yang Esa dan berakhir dengan peringatan tentang keunikannya. Setiap bahagian, kisah, dan perintah menguatkan tauhid. Kisah para nabi adalah perjuangan untuk tauhid. Hukum-hukum membina masyarakat yang berpusat pada Tuhan yang Esa. Seluruh Al-Quran adalah hujah yang bersatu untuk kebenaran yang paling penting ini. Struktur adalah medium, tauhid adalah message. Pengulangan Al-Quran bukan redundansi, ia adalah alat pengajaran ilahi. Allah menyebutnya kitab dengan ayat-ayatnya yang diulang-ulang. Quran 39 plika, menggunakan mathani, tema yang berpasangan dan diulang. Kisah-kisah seperti Musa dan Firaun muncul dalam surah yang berbeza, setiap kali dengan pelajaran dan penekanan baru. Pengulangan ini memperdalam pemahaman, sama seperti guru mengulang poin-poin penting untuk kesan. Mathani juga menyeimbangkan tema rahmat dan keadilan, harapan dan ketakutan, syurga dan neraka. Pasangan ini mencipta keseimbangan rohani, menjaga kita tetap berharap namun berhati-hati. Struktur ini memupuk keseimbangan ini, menguatkan iman. Peringatan dan peringatan yang berulang bertujuan untuk menggerakkan kita. Kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka menggigil kerananya. Kemudian hati mereka menjadi tenang pada ingatan Allah. Quran Kerikus Mena 23. Mathani adalah alat psikologi ilahi, menanamkan tauhid dan ketundukan jauh di dalam diri kita. Ia memastikan message itu bukan hanya didengar, tetapi diserap. Struktur Al-Quran menggunakan pengulangan untuk mengubah kita, bukan hanya memberitahu kita. Setiap tema yang diulang adalah peringatan, setiap pasangan adalah pelajaran. Beginilah cara Al-Quran membentuk hati kita. Penurunan dan penyusunan Al-Quran menentang logik manusia. Diturunkan selama 23 tahun, dalam kepingan yang tidak berurutan, ia disusun oleh arahan ilahi menjadi satu kesatuan yang sempurna. Tiada penulis manusia yang boleh mencipta kesepaduan sedemikian dari bahagian-bahagian yang berselera. Surah Al-Baqarah, contohnya, diturunkan selama bertahun, tetapi membentuk unit yang sempurna dengan struktur cincin. Permulaan dan akhir mencerminkan satu sama lain. Semuanya berpusat pada message inti. Reka bentuk ini terdapat di seluruh Al-Quran. Strukturnya adalah mukjizat yang kekal, bukti kepengarangan ilahi. Allah berfirman, sekiranya ia dari selain Allah, niscaya mereka akan menemukan di dalamnya banyak percanggahan. Kesepaduan Al-Quran yang sempurna, walaupun penurunannya tidak linear, adalah tanda untuk semua generasi. Kita sedang membaca kata-kata pencipta yang maha mengetahui, maha bijaksana. Alat moden mendedahkan lapisan baru mukjizat Al-Quran. Analisis struktur seperti pola, membongkar pola matematik dan sastera, kiraan perkataan, simetri dan penempatan. Contohnya, hari muncul 345 kali, bulan 12 kali, dunia dan akhirat masing-masing 112 kali. Tanda-tanda reka bentuk yang disengajakan. Ketepatan ini mustahil bagi sebuah buku yang diturunkan secara lisan selama beberapa dekad. Pola juga menonjolkan struktur cincin A, B, C, B, E, di mana mesej utama berada di tengah. Surah Al-Baqarah adalah contoh utama. Pola-pola ini memperdalam kekaguman dan keyakinan kita. Pola adalah alat untuk memperbesar keindahan Al-Quran, bukan untuk mengubah maknanya. Ia membantu kita memenuhi perintah untuk merenung melihat setiap huruf di tempatnya yang sempurna. Struktur Al-Quran adalah mukjizat untuk setiap zaman. Surah Al-Fatihah, walaupun ringkas, adalah ringkasan sempurna Al-Quran. Dibaca dalam setiap solat, ia mengandungi intipati tauhid, rahmat, keadilan, dan petunjuk. Ia bermula dengan pujian kepada Allah, menetapkan keesaannya. Ia menonjolkan rahmat dan keadilannya, yang maha pemurah lagi maha mengasihani, yang menguasai hari pembalasan. Ayat tengah menyatakan, hanya engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Inti Islam. Surah itu kemudian memohon petunjuk. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ia mendefinisikan jalan itu sebagai jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, bukan mereka yang sesat. Al-Fatihah adalah soalan. Selebihnya Al-Quran adalah jawaban.
Ia menetapkan nada untuk perbualan seumur hidup kita dengan Allah. Memahaminya membuka kunci seluruh Al-Quran. Mempelajari struktur Al-Quran bukan hanya intelektual, ia transformatif. Memahami tauhid mengubah keutamaan kita dan membawa kedamaian, memfokuskan hidup kita untuk menyenangkan Allah. Struktur Matani mengajar ketahanan, menyeimbangkan harapan dan ketakutan, kesyukuran dan kerendahan hati. Pola-pola Al-Quran membantu kita menavigasi pasang surut kehidupan dengan kebijaksanaan dan kestabilan. Nabi Allah menjelmakan Al-Quran, kita berusaha untuk mencerminkan ajarannya dalam akhlak kita. Dengan menghayati strukturnya, kita menjadi lebih sabar, adil, dan penyayang. Reka bentuk Al-Quran adalah pelan tindakan untuk kehidupan yang soleh. Setiap ayat dan tema membentuk kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Perjalanan ini adalah tentang transformasi diri, bukan hanya pengetahuan. Struktur Al-Quran membimbing kita untuk hidup dengan tujuan dan iman. Meneroka struktur Al-Quran hanyalah permulaan perjalanan seumur hidup. Seni bina ilahinya, reka bentuk tidak linear, tauhid, matani, dan pola tersembunyi membuktikan ia adalah dari Allah. Mengenali ini mengubah bacaan kita menjadi penemuan yang aktif dan penuh kekaguman. Setiap bahagian Al-Quran memperdalam cinta kita kepada Tuhan Yang Esa. Tema matani menyeimbangkan harapan dan ketakutan, rahmat dan keadilan, membentuk hati dan tindakan kita. Al-Quran adalah lautan hikmah. Semakin kita belajar, semakin banyak yang kita temui. Biarlah ini menjadi jemputan untuk melibatkan diri, merenung, dan membiarkan Al-Quran mengubah hidup Anda. Sebagaimana firman Allah, ini adalah kitab yang diberkati, agar mereka merenungkan ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Semoga kita termasuk di antara mereka yang sentiasa diingatkan.